Kadang-kadang dia berlaku kepada Nabi dan kadang-kadang dia berlaku kepada sahabat-sahabat, dan ada juga peristiwa yang berlaku kepada orang kafir. Kalau di zaman Mekah tu, musyrikin Mekah lah. Dan kalau di Madinah, orang Yahudi juga. Kadang-kadang berlaku kepada orang munafik. Jadi peristiwa tu diturunkan. Dan pertanyaan pun sama. Pertanyaan tu ada pertanyaan daripada sahabat-sahabat, pertanyaan daripada orang kafir, pertanyaan daripada orang munafik. Kadang ada juga pertanyaan tersebut dia berlaku, dia ada orang tanya perkara-perkara semasa. Contohnya tentang perkara semasa ni, contohnya tentang apa? Tentang ahillah, tentang hilal. Tu isu semasa pada zaman tu lah. Tentang perkara yang ataupun nak infak. Nak infak tu apa yang boleh diinfakkan. Tu isu-isu semasa yang berlaku pada masa tersebut. Juga perkara yang telah lepas. Perkara yang telah lepas ni seperti apa? Seperti pertanyaan tentang kisah ada juga. Kisah, walaupun saya dah sebut tadi, kisah ni kebanyakannya tidak ada sebab nuzul, tapi ada kisah-kisah tertentu yang ada sebab nuzul. Khususnya kisah tentang Zulkarnain. Zulkarnain adalah satu kisah yang orang Yahudi nak tahu sangat, kisah Zulkarnain, kerana mereka nak compare dengan kisah Zulkarnain yang ada dalam kitab-kitab mereka. Jadi mereka tanya sahabat-sahabat, mereka tanya Nabi lah. Saya tak pasti pertanyaan tu, cuma ini adalah satu kisah yang nak sangat diketahui oleh orang Yahudi. Cuma yang tanya tu mungkin sahabat Nabi. Jadi apabila Nabi tak tahu, Nabi akan tunggulah wahyu untuk menjelaskan perkara tersebut. Tu kisah-kisah lampau. Dan juga kisah akan datang, yang akan datang ni contohnya hari kiamat lah. Hari kiamat ni yang tak berlaku lagi, yang akan berlaku. Yang akan berlaku dan orang nak tahu pasal hari kiamat. Sebab kita pun, kita sekarang ni pun kita pun tak tahu kiamat bila, tetapi kita pun nak juga tahu kiamat ni apa yang akan berlaku, manusia, bagaimana nasib manusia pada hari kiamat, apa lagi. Lepas kiamat pula apa yang akan berlaku. Semua ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kadang-kadang perkara-perkara akan datang tu ada sebab nuzulnya, ada pertanyaan daripada sahabat ataupun daripada orang tidak beriman, dan perkara tersebut dijelaskan oleh Allah lah apabila menurunkan ayat-ayat tersebut. Okey, itu antara intipati yang kita bincang juga. Dan juga syarat asbabun nuzul. Kalau di kalangan sahabat apa, kemudian di kalangan tabi'in juga kita dah bincang pada minggu lepas. Okey, pada minggu ni kita akan lihat kepada apa faedah kita tahu asbabun nuzul. Satu lagi dulu, cara mengetahui sebab nuzul. Caranya adalah berdasarkan kepada riwayat sahaja. Okey, kita terus kepada faedah. Faedah pun kita dah bincang dah, beberapa faedah. Faedah yang pertamanya adalah untuk mengetahui hikmah pensyariatan. Hikmah pensyariatan hukum. Apa hikmah pensyariatan hukum? Dia bagi contoh. Contohnya adalah tentang hikmah pensyariatan zihar. Yang mana zihar itu merupakan satu budaya buruk masyarakat Arab Jahiliyah. Yang mana selepas daripada zihar berlaku, tujuan ziharnya adalah untuk
macam menganiayai lah, berlaku zalim kepada kaum wanita, kepada isteri. Jadi dia tak nak cerai isteri dia, tapi dia menziharkan isterinya. Jadi menyebabkan hubungan dia dengan isterinya kira tak boleh lah, tak boleh seperti biasa. Jadi isterinya seperti digantung tidak bertali. Dan kadang-kadang mereka yang zihar isteri ni pada selepas tu dia menyesal. Biasalah manusia dia akan menyesal dengan perbuatan tersebut. Tapi disebabkan zaman jahiliah ni tidak ada penyelesaian zihar ini, maka dia tergantung macam tu je. Tidak boleh diselesaikan. Jadi apabila Islam datang, zihar ni masih lagi berlaku. Zihar masih lagi berlaku. Contoh seperti Aus As-Samit tadi. Dalam contoh ni, menziharkan isterinya Khawlah binti Sa'labah. Dia zihar. Jadi zihar tu masih lagi berlaku. Jadi apabila suami nak kembali semula dengan isteri dia, mungkin dia akan menyesal dengan selepas daripada zihar, fikir anak-anak macam mana, fikir apabila zihar tu duduk seorang, nak kahwin balik tu kena mahar pula, kena macam-macam lah. Jadi apabila tu mungkin mereka akan menyesal. Jadi Islam datang memberi penyelesaian. Jadi setelah daripada zihar tu berlaku, kalau nak kembali semula, maka kena kafarah. Kafarah zihar. Saya dah sebut ke? Saya tak ingat kumpulan ni. Kumpulan mana? Kafarah zihar memerdekakan hamba. Apa lagi? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ada satu soalan saya tak ingat kumpulan ni kot. Yang tanya, kalau tidak ada hamba macam mana nak buat? Tak ada hamba maka dia akan terus kepada yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Sekarang ni hamba dah tak ada. Maka diganti ataupun terus kepada yang kedua, iaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu dia ni dah tua dah, tak larat dah nak puasa, maka digantikan dengan ataupun dia pilih yang ketiga, iaitu memberi makan kepada 60 fakir miskin. Itu adalah kafarah kepada zihar. Kalau zaman sekarang ni nak selesaikan yang jenis kafarah ni, kena rujuk kepada majlis agama Islam lah. Sebab di majlis agama Islam tu dia adalah bahagian-bahagian tertentu yang dia boleh ukur. Contohnya 60 fakir miskin tu berapa nilai yang dia kena bayar. Jadi dia boleh bayar nilai tersebut kepada pihak majlis agama, dan majlis agama dia boleh distribute lah, dia boleh mengagihkan bantuan tersebut kepada fakir miskin. Jadi itu adalah penyelesaian kepada zihar. Okey, itu adalah yang pertama tentang hikmah. Jadi dengan kita mengetahui sebab nuzul, kita dapat mengetahui apa hikmah di sebalik pensyariatan sesuatu hukum. Okey, yang kedua dengan mengetahui sebab nuzul, kita dapat mengetahui maksud ayat tersebut dengan betul, dengan tepat, ataupun kehendak sebenar ayat-ayat Al-Quran itu. Dan juga kalau sekiranya seseorang tu dia nak mentafsirkan Al-Quran, maka dia boleh mentafsirkan Al-Quran tersebut dengan tepat, dengan betul, dengan kaedah yang betul. Dia ada banyak sebenarnya contoh-contoh ni. Saya bagi beberapa contoh je lah dalam buku ni. Contoh yang pertamanya pun saya dah cerita tentang ayat walillahil masyriqu wal maghrib fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan kepunyaan Allah timur dan barat, sesiapa yang memalingkan mukanya, menghadapkan mukanya, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Dan sesiapa yang menghadapkan mukanya ke mana-mana, maka di situlah wajah Allah. Ayat ini seolah-olah kita boleh sembahyang ikut arah yang mana kita nak lah. Itu saya dah jelaskan dulu. Sedangkan kita tahu bahawasanya sembahyang ini tak sah kalau tidak menghadap kiblat.
Ayat ini sebenarnya dia ada sebab nuzul. Sebab nuzulnya adalah berkenaan dengan orang dalam keadaan musafir yang tidak tahu arah kiblat. Kalau dalam riwayat tu pada malam yang gelap gelita, tidak tahu arah kiblat kat mana, tidak ada petunjuk, tidak ada apa-apa yang boleh dijadikan petunjuk. Jadi mereka telah beristihad. Jadi ada dua kumpulan beristihad. Mereka ada yang kata arah kiblat tu ke sebelah kanan contohnya. Ada yang kata ke sebelah kiri. Jadi masing-masing sembahyang mengikut arah yang dia yakin lah. Sebab kita nak sembahyang tu, kita kena yakin dua benda. Yang pertama, kena yakin arah kiblat. Mestilah arah kiblat yang betul. Kalau tak yakin, tak boleh. Nak yakin tu sama ada kita gunalah apa-apa yang kita mampu. Kalau kat rumah kita, kita dah tahu dah. Tapi apabila musafir, cari masjid ke, ataupun guna telefon ke, kalau ada bateri, ataupun guna tanda-tanda yang lain, matahari, bulan, bintang dan sebagainya, guna kompas, ikutlah apa-apa yang alat yang boleh meyakinkan kita. Tanya orang. Jadi kena usaha terlebih dahulu. Jadi apabila usaha, barulah beristihad. Jadi istihad tu kita istihad berdasarkan kepada keyakinan kita. Okey. Dan apabila mereka ni kembali kepada Nabi, mereka tanya tentang perkara tersebut dan Nabi tak tahu. Nabi tunggu ayat ataupun tunggu penjelasan diturunkan ayat walillahil masyriq wal maghrib. Jadi dia hanya tertentu kepada orang yang dalam keadaan musafir, yang tidak tahu arah kiblat. Okey, itu adalah tentang ayat tu. Jadi yang kedua, yakin yang kedua, kita kena tahu masuk waktu. Masuk waktu tu pun kita kena yakin. Okey, kemudian contoh yang lain. Contoh yang lain, kita nak sebut 3 contoh je. Contoh yang lain adalah ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Okey, ini adalah contoh yang kedua. Okey, faham elok contoh ni. Maksudnya sesungguhnya Safa dan Marwah daripada syiar-syiar agama Allah. Sesiapa yang menunaikan haji di Baitullah ataupun menunaikan umrah, maka tidak menjadi kesalahan ke atasnya dia tawaf antara keduanya. Sa'i, ibadat ataupun inilah antara Safa dan Marwah tu. Kalau dulu dia ada bukit, bukit Safa dan juga bukit Marwah. Bukit ni taklah tinggi sangat. Dia macam stage je lah. Stage, kalau orang naik tu dia berucap kepada orang lain tu, orang lain dengar. Jadi dia satu tempat yang agak tinggi. Nabi pun pernah dalam riwayat dalam sebab nuzul Tabbat Yada, surah Al-Lahab, Tabbat Yada Abi Lahab bin Watab tu, Nabi naik ke atas Bukit Safa lah. Bukit Safa, dan Nabi berkhutbah kepada kaum dia. Kaum dia lebih kepada kaum kerabat. Sebab selepas diturunkan ayat wa anzir ashiratakal akrabin, dan berilah peringatan kepada kaum kerabat kamu yang terdekat. Maka Nabi kumpulkan dia punya inilah waris-waris dia, pak saudara, mak saudara, sepupu, sepapak yang dekat-dekat dengan dia lah. Dia kumpulkan dan dia naik di atas Bukit Safa dan dia berkhutbah. Lebih kurang lah Nabi kata, apa pandangan kamu sekiranya aku bagi tahu di kaki bukit ini akan muncul seekor kuda. Jadi semua kaum dia tu kata, kami akan percaya kerana kami tidak pernah melihat ataupun kami tidak pernah mendengar kamu berbohong. Kemudian Nabi pun menyeru mereka untuk inilah masuk Islam. Lantas bapa saudaranya
Abu Lahab. Abu Lahab ni bapa saudara Nabi. Terus mengatakan tabballaka ya Muhammad. Celakalah engkau wahai Muhammad. Adakah kerana sebab ini kamu kumpulkan kami semua ni? Sebab nak ajar Islam, kamu sanggup kumpulkan kami semua. Kami ni, lebih kurang lah, saya tambah je. Kami ni datang jauh-jauh, datang tergesa-gesa, ada banyak lagi tugas-tugas kami yang lain. Nak berkumpul, tiba-tiba kamu nak ajak kami masuk Islam je. Jadi lebih kurang macam tu lah. Selepas daripada tu, maka diturunkan ayat tabbat yada abi lahabin wa tab. Jadi itu adalah sebab nuzul kepada surah Al-Lahab. Okey, yang saya sebutnya tentang itulah, tentang tentang Bukit Safa tu. Dia Bukit Safa tu di sebelah sana ada Bukit Marwah. Jadi pada zaman dahulu orang kafir mereka tawaf. Tawaf ni adalah mengelilingi lah, ataupun disebut sebagai sa'i. Sa'i ni ibadat mengelilingi Safa dan Marwah tu dinamakan sa'i. Jadi ibadat sa'i ni dia sudah berlaku zaman jahiliah. Sebab zaman jahiliah tu orang sudah menunaikan haji. Tapi haji dia tu, haji ikut agama mereka lah. Di Bukit Safa tu dia ada berhala. Tak silap saya nama berhala, dia ada nama berhala. Di Bukit Marwah pun ada berhala. Saya ingatnya nama Nailah. Nailah tu nama satu berhala di Bukit Marwah tu. Jadi apabila keadaan ini, mereka tawaf antara Safa dan juga Marwah. Mereka berulang alik antara Safa dan Marwah. Dalam berapa pusingan? 7 pusingan. Jadi apabila masuk Islam ataupun apabila Fathu Makkah, sahabat-sahabat rasa rimah ataupun kita kata rasa segan lah. Rasa segan nak menunaikan sa'i ni. Bukan segan sebab apa, segan ni kerana takut-takut sa'i tersebut menyerupai ibadat jahiliah. Sebab jahiliah pun ada sa'i. Dan apabila Islam datang ataupun Islam telah menakluki kota Mekah, Mekah tu kira dapat dikuasai oleh orang Islam, sahabat-sahabat nak mengerjakan haji lah. Apabila nak mengerjakan haji, sampai kepada waktu sa'i tu, sahabat rasa segan kerana takut-takut menyerupai ibadat jahiliah. Tu. Jadi selepas tu ayat ni diturunkan. Inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha. Jadi fala junaha walaupun dia maksudnya tidak mengapa, tidak menjadi dosa, seolah-olah nampak macam sa'i ni tidak, macam nak buat boleh, tak nak buat boleh, seolah-olah macam tu. Tetapi ayat ini sebenarnya kalau kita kaitkan dengan sebab nuzul, ayat ini tetap mewajibkan ibadat sa'i. Bukan kata nak buat boleh, tak nak buat boleh, tetapi kena buat, wajib melakukan sa'i. Kalau dulu sa'i kerana berhala, tetapi selepas daripada Islam datang, sa'i tersebut adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu adalah sebab nuzul kepada ayat ni. Boleh faham? Jadi ayat ini diturunkan untuk menafikan, untuk mewajibkan sa'i lah, menghilangkan keraguan para sahabat, dan juga menetapkan bahawa ibadat sa'i ini tetap wajib dilaksanakan semasa mengerjakan haji. Okey. Kemudian boleh faham? Ada soalan nak tanya? Kalau ada tak jelas ke boleh tanya. Mau jelas.
Okey, yang ketiga. Faedah yang ketiga, mengetahui asbabun nuzul. Wa min fawaid ma'rifatu sababun nuzul. Tak, saya nak sebut satu lagi contoh. Juga berkaitan dengan sekiranya tidak mengetahui sebab nuzul, dia mungkin berlaku salah faham. Okey, ni ayat ni. Sebab dia ada perkhususan, tapi dia ada kaitan dengan salah faham lah. Ayat ni, la tahsabanna allazina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab wa lahum azabun alim. Okey, maksud ayat ni, jangan kamu menyangka, la tahsabanna allazi, jangan kamu menyangka orang-orang yang yafrahuna bima, mereka ni gembira dengan apa yang atau dengan apa yang diberikan kepada mereka, dengan apa yang mereka dapatlah. Wa yuhibbuna an yuhmadu, dan mereka suka dipuji dengan perkara yang tidak mereka lakukan. Maka jangan kamu menyangka mereka ini terlepas daripada azab, dan bagi mereka azab yang pedih. Okey, itulah maksud ayat. Kalau kita tengok kepada maksud ayat ni, jadi seolah-olahnya macam inilah. Kita ni tak boleh nak gembira dengan apa yang kita dapat. Dan juga kita tak boleh tidak, kalau kita ni suka dipuji benda yang kita tak buat, maka kita termasuk orang-orang yang akan mendapat azab. Dua golongan ataupun dua sifat ni. Sifat pertama, orang yang suka dengan benda yang dia dapat. Siapa manusia yang tak suka benda yang dia nak? Tidak ada seorang manusia yang tak suka benda yang dia nak. Semua orang ni ada kehendak masing-masing. Kalau kita tanya lah nak apa, akan ada jawapan-jawapan macam-macam. Kita nak telefon baru, nak laptop, macam-macam. Jadi kalau kita suka gembira dengan apa yang kita dapat, tiba-tiba lepas daripada ni, mak ayah kita beli telefon baru contohnya lah, ataupun beli laptop baru, kita akan rasa seronok lah. Adakah ini menyebabkan kita akan diazab? Kalau ini menyebabkan kita diazab, rasa tak ada orang pun yang akan terlepas daripada azab tapi neraka. Semua orang masuk neraka kerana memang sifat manusia. Sifat manusia bila dia dapat benda yang dia nak, yang dia diam-diamkan, dan dia suka, dia bila dia dapat benda tersebut tu. Jadi itu sifat manusia. Begitu juga sifat manusia juga. Ialah kadang-kadang kita tak buat sesuatu benda, tiba-tiba kita digigi. Kita pun rasa seronok dengan pujian dia. Contohnya awak ada rakaman macam ni, KKP. Kita ternyam pun tiba-tiba mak tu ingatkan kita yang sapu. Jadi dia pun pujilah kita. Kalau lu bagus lah. Mak mandi ni mesti padahal yang sapu tu adalah adik kita. Kita pun kembang balong. Jadi tu benda yang kita buat dan kita mendapat pujian. Kalau kita rasa seronok, memang sifat manusia macam ada orang yang tak seronok. Mesti semua rasa seronok walaupun dia tak buat pun sifat dia. Jadi ada dengan dua sifat ini macam mana neraka? Satu soalan. Itu kalau dilihat pada maksud ayat ni lah. La sabana la yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yu'minu bima la yaf'alu. Fala la sabana, maka jangan kamu menyangka mereka terlepas daripada azab. Jadi seolah-olahnya yang ada sifat akan tak terlepas daripada azab neraka, wala lahum, dan yang mereka azab yang pedih. Jadi seolah-olahnya akan ada azab
siapa yang pilih? Kalau macam tu semua orang akan azab. Okey, sebenarnya ayat ini adalah ada sebab nuzulnya. Dan dia ada umum dan khusus. Ayat ini diturunkan kepada orang Yahudi sebenarnya. Jadi orang Yahudi ni antara perangai dia. Baca ni lah. Faqad ashkala umum hadhihi al-ayat ala ma'wan al-hakam. Perkara ini pun menjadi kekilan pada seorang khalifah Islam pada zaman tersebutlah Marwan bin al-Hakam. Waqala li bawabih, maka dia kata kepada pembantah dia. Idhab ya Rafi' ila Ibn Abbas. Ibn Abbas masih ada. Kamu pergi Ibn Abbas. Faqul la ilaha illa farah ma tiyah. Katalah kepadanya, kalaulah setiap orang tu suka dengan apa yang dia dapat dan dia suka dipuji benda yang dia tak buat, akan dikena azab la tu'alibanna ajma'un. Atas nescaya akan semua orang akan kena azab. Qala Ibn Abbas, Ibn Abbas berkata, wa ma lakum wa li hadhihi innama da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Ibn Abbas berkata, tidak sedemikian yang kamu kata tu, mana bukan macam tu, bukan macam tu. Fa'arahu al-qad istahmadu ilaihi bima akhbaruhu anhu fima sa'alahu. Jadi Ibn Abbas kata ayat tersebut tu diturunkan berkenaan dengan orang Yahudi. Innama da'an Nabi. Nabi panggil orang Yahudi, maka Nabi tanya kepada mereka sesuatu, tetapi mereka menyembunyikan perkara yang sebenar. Dan mereka beritahu benda yang tidak betul, benda yang tidak sebenar. Fa'arau an qad istahmadu, dan mereka mengharapkan Nabi memuji jawapan mereka tersebut, tindakan mereka. Mereka menjawab dan mereka mengharapkan pujian daripada Nabi dengan apa yang mereka sampaikan tersebut. Farihu bima atau, dan mereka seronok dengan perkara yang berlaku tu, dengan mereka dengan apa yang mereka buat tu, yang dengan perbuatan tersebut. Perbuatan apa? Perbuatan menyembunyikan perkara yang sebenar. Ibn Abbas, kemudian Ibn Abbas membaca ayat ini, wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab kadzalika hatta qawluhu yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Jadi ayat ini dia turun berkenaan dengan sikap orang Yahudi. Orang Yahudi yang menyembunyikan kebenaran dan mereka rasa seronok dengan perbuatan mereka, dan mereka mengharapkan pujian daripada Nabi atas tindakan mereka tersebut. Di atas jawapan yang mereka berikan tu, mereka nak Nabi puji. Dalam masa yang sama mereka rasa seronok dengan perkara yang mereka lakukan itu. Jadi itu adalah contoh yang lain lah, bagaimana sekiranya kalau kita tidak tahu sebab nuzul, mungkin akan salah memahami maksud sebenar ayat. Okey, kemudian apa lagi, iaitu faedah mengetahui sebab nuzul juga. Dia sekiranya banyak faedah ni ataupun banyak hikmah, dia adalah dalam perbincangan kita tu yang jadi banyak-banyak macam ni. Jadi sekurang-kurangnya kita ingatlah 3. Ni untuk periksa. Tapi untuk ilmu tu awak bacalah. Untuk periksa, yang banyak-banyak tu paling kurangnya 3. Tapi jangan niat belajar tu semata-mata nak periksa. Belajar ni niatnya adalah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Itu adalah niat utama. Periksa tu nombor last lah. Nombor last tu periksa. Kalau nak periksa tu ingatlah 3. Paling kurangnya 3. Okey, saya nak sebut beberapa lagi faedah mengetahui asbabun nuzul.
iaitu dengan mengetahui asbabun nuzul, dapat mengetahui ataupun dapat memudahkan hafazan. Taisir al-hifzu, memudahkan hafalan kita. Dia bergantunglah kepada orang-orang tertentu. Tapi bagi sesetengah orang, memanglah, kalau saya pun macam tu. Saya kalau saya menghafal, saya akan melihat maksud, paling kurang melihat maksud, kita faham cerita dia. Yang kita hafal tu cerita apa sebenarnya. Barulah kita baca, bacaan apa kita baca dalam semayang, apa yang kita hafal tu, kita boleh tangkap maksud dia. Contohnya, Alif Lam Mim ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kita dapat tangkap apa yang kita baca. Ahasiban nas an yutraku an yaqulu. Jadi dia lebih mudah untuk kita ingat, dan insya-Allah lah, kalau kita ulang kita punya hafalan kita, paling kurang dalam seminggu tu baca, seeloknya setiap hari tu baca. Tetapi kalau banyak sangat, contohnya kat sini ada Al-Hafiz. Al-Hafiz ni dia baca, paling kurangnya dia kena baca satu juzuk sehari. Paling kurang. Sebab apa? Sebab dia nak ulang balik, dia akan jumpa balik yang dia akan baca, yang dia contohnya hari ni dia baca apa? Baca juzuk yang pertama. Besok juzuk yang kedua. Besok juzuk yang ketiga. Nak jumpa balik juzuk pertama pada bulan akan datang. Jadi orang yang hafal Quran ni, biasa satu juzuk tu dia baca sekejap je. Dalam setengah jam pun kadang-kadang habis dah. 40 minit pun dah habis satu juzuk. Jadi dia selalu baca. Jadi baca dengan memahami maksud, dan sekiranya ada sebab nuzul, kaitkan dengan sebab nuzul, maka lagilah kefahaman kita terhadap ayat tu lagi baik, dan kita mudah menghafal ayat-ayat yang kita tahu maksud dan juga sebab nuzul tersebut. Ni awak cubalah amalkan. Nak hafal apa? Lepas ni mungkin surah yang paling baik untuk dihafal, ni sekiranya belum hafal lagi lah, adalah surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk. Surah Al-Mulk adalah surah yang paling baik untuk dihafal. Kerana Nabi banyak dalam hadis-hadis, beberapa hadis menggalakkan kita ni membaca dalam sehari tu ataupun setiap malam tu membaca surah Al-Mulk. Kita baca, kalau kita baca biasa je, ialah kalau ada wuduk, dia agak susah. Kita hafal je, kita hafal 30 ayat tu, sekejap je. Kalau awak hafal tu, saya yakinlah awak ni muda-muda lagi. Kalau menghafal tu sekejap je, sehari pun kita boleh ingat. Saya hafal tu, saya tengok makna, saya perhatikan makna. Tabarakalladzi biyadihil mulk, maksud dia apa? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita baca, kita perhati maksud, dan insya-Allah lah hafalan kita tu akan kekal, dan kita selalu baca. Okey, itu adalah untuk memudahkan hafazan. Okey, yang seterusnya, yang keempat, ma'rifatu man nuzilat fihi al-ayah bi'ainihi. Yang ni saya tak nak jelaskan panjang lah sebab masa kita pun tak panjang. Yang ini sebenarnya dengan tahu sebab nuzul, kita dapat, dia lebih kurang dengan mengetahui maksud yang sebenar. Cumanya di kalangan ahli tafsir ada juga yang terseleweng. Yang terseleweng tu mereka yang terpengaruh dengan ideologi tertentu, contohnya Syiah, Mu'tazilah dan sebagainya, yang apabila mereka mentafsirkan ayat-ayat Quran, mereka apabila sampai kepada sesuatu ayat tu, mereka
Contohnya sahabat-sahabat Nabi lah. Ayat tu ditujukan kepada sahabat-sahabat tertentu. Sebab Syiah ni mereka tak berkenan dengan sahabat-sahabat. Mereka ni kata macam-macam lah kepada sahabat. Jadi sekiranya Abu Bakar, jadi mereka ada tomahan-tomahan tertentu. Jadi kita yang tahu sebab nuzul, kita dapat tahu peristiwa yang sebenar yang berlaku kepada sahabat tersebut. Dan dengan sendirinya kita dapat membersihkan nama-nama sahabat daripada tomahan-tomahan yang tidak betul, yang tidak benar lah, yang dilakukan oleh orang-orang yang tak setuju dengan para sahabat. Itu secara umum lah saya boleh sebut. Dan sebab nuzul juga, antara faedah yang lain juga, dengan mengetahui sebab nuzul, kita dapat mengetahui individu-individu ataupun nama-nama sahabat-sahabat yang ramai. Sahabat-sahabat ni sebenarnya ramai. Kita tahu sikit je, kita tahu tu yang biasa-biasa kan, yang kita kata bukanlah yang biasa tapi yang famous, yang masyhur. Abu Bakar, Umar, Usman, Ali, tu sahabat yang kita tahu. Yang kita tak tahu tu sebenarnya banyak lagi. Dan kita nak tahu nama-nama sahabat, salah satu caranya dengan kita membaca sebab nuzul. Membaca sebab nuzul. Kerana sebab nuzul tu dia ada cerita berkenaan dengan sahabat-sahabat yang berlaku. Contohnya yang tadilah, kita dapat tahu nama Khawlah binti Sa'labah. Seorang wanita yang diziharkan oleh suaminya. Suaminya pun sahabat. Aus bin As-Samit. Sebenarnya mungkin tak pernah dengar. Jadi dengan kita membaca, mengkaji asbabun nuzul, kita dapat mengetahui nama-nama sahabat-sahabat tersebut. Okey, itu adalah antara faedah juga untuk kita mengetahui asbabun nuzul. Okey, ada sebarang soalan nak tanya. Habislah berkenaan dengan tajuk asbabun nuzul. Ada apa-apa soalan? Kalau ada soalan boleh tanya, boleh chat ataupun boleh ajukan soalan. Okey, tak ada soalan lah. Tak ada soalan. Saya berhentilah sekejap. Okay, kita take 5 dulu.